A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Semoga semuanya sihat sejahtera di samping keluarga dan kita pada hari ini, hari Jumaat, bersama-sama melaksanakan solat Jumaat bagi kawasan yang dibolehkan. Alhamdulillah kita di Kedah ni dapat melaksanakan ibadah solat seperti biasa. Baiklah, pada hari ini saya Ustaz Azman akan mengajar kepada anak semua subjek akhlak secara online, yang mana kita sama dapat buka buku ya. Ambil buku Akhlak tahun 4. Tajuk yang pertama iaitu adab dalam keluarga. Adab dalam keluarga. Baiklah, kita baca doa dulu sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita buka muka surat yang keempat, iaitu pelajaran yang pertama, akhlak tahun 4, adab dan keluarga ya. Kita baca sama-sama ya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala membekalkan kepada manusia garis panduan dan adab yang sempurna yang dapat mendidik manusia menjadi insan yang hebat dan cemerlang di dunia dan akhirat. Pegangan kedua, seperti gambar itu, keluarga adalah bahagian terpenting dalam kehidupan. Semua orang mengimpikan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kebahagiaan dalam keluarga bermula daripada hasil didikan dan adab yang mulia yang ditunjukkan oleh ibu bapa yang hebat dan cemerlang. Bila anak semua, kita semua mengimpikan satu keluarga yang sempurna, yang mana kita ada ayah, kita ada mak, kita ada abang, ada kakak dan ada adik. Kita semua mengimpikan bahagia, kita impikan keluarga yang harmoni, yang penuh dengan kasih sayang. Kita tak nak keluarga kita ni bergaduh-gaduh, bersengketa dan berlakunya cerai-berai lah. Jadi Islam telah menganjurkan supaya masing-masing jaga adab. Ibu bapa pun ada adab dengan keluarga dia, anak-anak pun ada adab dia dengan mak ayah dia. Baiklah. Bila kita jaga adab, insya-Allah keluarga kita akan bahagia, akan harmoni. Muka surat berikutnya iaitu muka surat kelima. Sama-sama kita baca. Sebagai anak, kita wajib menghormati ibu bapa dan orang yang lebih tua daripada kita. Maknanya, mak ayah kita ni semestinya lebih tua daripada kita kan. Tidak ada pun mak ayah yang berumur 3 tahun, ataupun 2 tahun, ataupun lebih muda kita ni. Lebih muda daripada kita ni yang berumur 7, 8 atau 9 tahun. Tidak ada mak ayah yang berusia muda daripada kita ni. Manakala sebagai ibu bapa pula mereka berperanan mendidik dan menunjukkan akhlak yang baik kepada kita ni. Baik. Ibu bapa yang baik ialah ibu bapa yang sentiasa berperanan untuk mendidik dan tunjukkan akhlak yang baik kepada anak. Cara mak ayah makan, cara mak ayah minum, cara mereka bercakap, cara mereka melayani kita sebagai anak ni ditunjukkan oleh ibu bapa yang cemerlang, yang sentiasa memberikan kasih sayang sebaiknya kepada kita ni. Baiklah. Kita lihat pula bagaimanakah adab-adab dengan orang tua. Tak kira lah orang tua tu kakak ke, mak ayah ke, nenek ke, datuk ke. Di sini ada beberapa adab yang harus kita tunjukkan, iaitu
Yang pertama, adab kita dengan orang tua ialah meminta laluan dengan sopan apabila lalu di hadapan atau di belakang mereka. Kalau kata kita nak lalu depan mak ayah kita minta izin. Nak lalu depan mereka ke, nak lalu belakang mereka ke, minta izin. Mak, lalu ya. Ayah, selalu belakang ya. Maknanya kita hormat mereka tu. Kalau mereka duduk saja kan, mereka duduk sambil menyembang ke, duduk sambil minum-minum ke, kita cakap, Ustaz nak kamu semua praktiskan semua ni di hadapan mak ayah kamu. Kalau kata kamu nak lalu depan mereka, nak keluar pergi ke depan rumah, terpaksa lalu depan mak ayah, minta izin. Mak, lalu ya. Ayah, saya lalu ya belakang ayah ni. Itu yang pertama lah. Yang kedua, menerima nasihat mereka dengan hati yang terbuka. Kalaupun mak ayah kita ni, nasihat kita, memberi panduan pada kita ni, kita terima sahaja nasihat mereka. Jangan bantah. Kalau mak ayah kata, Al-Ais, cepat pergi basuh baju. Al-Ais, tolong mak sampah. Al-Ais, naik basikal tu jangan laju-laju, jatuh nanti sakit. Al-Ais, gosok gigi. Maknanya apa? Itulah nasihat-nasihat dan suruhan-suruhan yang bertujuan untuk mendidik kita. Kalau mak kata, Al-Fatih, jangan kacau adik tu. Jangan kau jauh dia tidur tu. Al-Fatih, perlahan sikit cakap tu. Yelah kadang tu abang kita cakap dalam telefon bising-bising kan. Kita pun naik menyampah, kita pun meluat, kita pun mengalu kat mak. Mak kata, Al-Fatih. Al-Fatih, malam tidur awal sikit ya. Jangan tidur lambat-lambat. Jangan bising-bising tengah malam tu. Walaupun kau main game, jangan bising-bising sebab itu mengganggu hak orang lain. Orang lain pun nak tidur juga. Jadi kita terima nasihat mereka itu, nasihat mak ayah ataupun nenek atau batuk dengan hati yang terbuka. Yang ketiga, adab kita untuk ialah memberi salam dan bersalam apabila berjumpa. Kita balik kampung, kan? Balik kampung, jumpa atuk, jumpa nenek, kita bersalam. Salam tu kita cakap apa? Assalamualaikum nenek. Assalamualaikum atuk. Bersalam dulu, kemudian berjumpa mereka, baru kita bersalam-salaman. Salam-salaman ni bukan saja ketika kita raya. Salam-salaman ni kita laksanakan pada setiap masa sebagai menghubungkan satu rahim. Tetapi ketika pandemik COVID-19 ni, di virus ni kita dilarang untuk bersama-sama untuk mencegah berlakunya penyebaran virus COVID. InsyaAllah kita doakanlah semoga COVID virus ni cepat-cepat dihapuskan oleh Allah SWT. Baik, yang keempat ialah memanggil mereka dengan panggilan yang sesuai. Kalau ada ayah, kalau ada mak di rumah, kita alhamdulillah masing-masing ada mak dan ayah. Panggillah mereka dengan penuh kasih sayang. Kalau ayah kita panggil apa? Ayah, papa, abah, abi. Lagi? Macam-macam lah kan? Mak panggil apa? Mak, mama, ummi, ibu. Semua kita panggil gelaran tu. Itulah gelaran yang paling sesuai untuk kita panggil mereka ni. Jangan kita panggil, woi, Haji. Woi, lah. Woi, Karim. Akhirnya nama Karim. Dia panggil Karim. Woi Karim. Kenapa kau panggil ayah kau Karim? Yalah, kau panggil ayahku Karim, aku panggil Karim lah. Tak boleh, itu orang lain. Orang lain tu tak ada hubungan kekeluargaan. Kamu tu anak dia. Bila kata kamu ni anak, kamu kena panggil dia secara hormat dia sebagai seorang ayah. Kalau kamu ni panggil Karim, itu tak beradab. Kecil hati ayah tahu. Aku panggil nama gitu je. Maksudnya kita panggil panggilan yang baik. Okey? Okey.
Yang ke 5, bercakap dengan sopan. Bercakap sopan ni kita jangan cakap dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi, dengan bahasa-bahasa kasar. Jangan. Kita cakap dengan ayah ni, mak, ayah, boleh tak nanti mak dan ayah berikan saya mainan? Macam tu lah kan. Kita cakap lemah lembut, mak, ayah, saya nak mainan. Jangan cakap, mak, nak mainan? Mak, berikan saya Maggi? Mak. Kasarnya, jangan macam tu, tak sesuai sebab tu tak sopan. Yang terakhir, adab kita orang tua ialah tidak menyampuk perbualan mereka. Tidak menyampuk perbualan mereka. Mereka sedang bincang, suami isteri, ibu dan ayah bincang, kita pun penyampuk. Mak, ayah. Jangan kata mereka nak sembang tu. Tak sesuai. Kalau kita ada hal nak sembang nama ayah, tunggu mereka habis bercakap dulu. Tunggu mereka habis bersembang dulu. Barulah kita suarakan apa yang kita nak. Okey? Baik. Yang seterusnya kita lihat pula hikmah beradab dengan orang tua. Yang pertama, hikmah beradab dengan orang tua ialah mendapat keberkatan hidup yang sempurna. Bagi kita ni, ada kata kita menghormati mereka dengan baik, kita santuni mereka dengan baik, insya-Allah kita akan dapatkan keberkatan dalam hidup kita ni. Berbeza dengan orang yang mencaci ataupun tak menjaga mak dan mereka ni, mereka akan mendapat kecelakaan, akan mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Hidup mereka tak berkat, hidup mereka penuh dengan kesusahan, hidup mereka penuh dengan kepayahan. Kalau nak hidup kita ni diberkati dan dimudahkan Allah Ta'ala, maka kita hendaklah menghormati mak kita, ayah kita. Yang kedua, disayangi oleh keluarga dan masyarakat. Bayangkan, kamu anak yang soleh, kamu anak yang menghormati kakak, menghormati abang, menghormati mak dan ayah, pasti kesemua mereka akan sayang pada kamu. Kalau kamu tadi anak yang bahasa kasar, bercakap pun hari-hari nak marah saja, pasti mereka akan marah kamu. Pasti mereka akan menjauhkan diri dari kamu. Pasti mereka tak seronok kalau kamu ada di rumah. Pasti mereka akan sentiasa nak marah kamu. Sebab apa? Sebab kamu ni tak beradab. Kamu tak jaga bahasa kamu tak jaga perbuatan kamu. Kamu kena jadi anak yang sentiasa menghormati mereka, dari adik keluarga yang sentiasa memenuhi keperluan mereka. Mereka nak apa? Bagi. Ikut apa yang mereka cakap. Sebab mereka tu berusia kita. Mereka tahu apa yang kita tak tahu. Kita tak tahu, tapi kita buat tahu kan. Itu masalahnya. Jadi kita ikut apa yang mereka cakap. Yang ketiga, di antara hikmah beradab dengan orang tua ialah diberikan ganjaran pahala di sisi Allah. Orang yang buat baik ini, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi pahala yang sebanyak-banyaknya. Itu yang kita nak. Dan pahala inilah, dan kasih sayang Allah lah, kita akan masuk ke syurga. Yang keempat, ikatan kekeluargaan bertambah kukuh. Bila adanya wujudnya persefahaman, bila wujudnya adab antara satu sama lain, insya-Allah hubungan kekeluargaan itu akan bertambah kukuh. Ikatan kekeluargaan akan bertambah kukuh. Dia beza dengan mereka yang mementingkan diri sendiri. Kamu penting diri sendiri, kakak kamu pun penting diri sendiri, abang kamu pun sama juga, adik kamu pun sama juga. Masing-masing akan jadi individualistik. Masing-masing akan jadi orang yang mementingkan hidup masing-masing. Pasti hubungan kekeluargaan itu tak kuat. Yang kelima, mendapat ketenangan jiwa. Maknanya kita pergi mana pun, alhamdulillah aku ada keluarga yang bahagia, aku ada keluarga yang saling menyayangi. Kita akan dapat apa? Kita akan dapat ketenangan. Jiwa kita tak guna-guna. Sebab kita tak fikir dah pasal keluarga. Kalau kita ada bahagia, insya-Allah kita akan rasa tenang. Yang seterusnya, hidup bahagia di dunia dan akhirat. InsyaAllah kita nak bahagia di dunia. Kita tak nak di dunia kita bercerai-berai, hiruk pikuk, hilang kasih sayang.
Di akhirat pun teruk. Di akhirat pula jadi ahli neraka. Na'udzubillah zalik. Kita nak hidup di dunia ni bahagia. Bila kata bahagia di dunia, insya-Allah Allah akan kurniakan kebahagiaan di akhirat, iaitu dengan menjadikan kita ni sebagai ahli-ahli syurga, insya-Allah. Pula perkara yang tidak beradab orang tua. Silap bukan tuan lah, tua. Silap tulis. Perkara yang tidak beradab orang tua ialah yang pertama bercakap kasar. Kasar macam mana? Hoi. Oi, kamu ni. Ayah nak makan. Tak dengar ke? Pekak ke? Itu kasar tu. Apa cakap macam tu dengan ayah, mak ayah? Ada anak yang tengking mak ayah. Astaghfirullahalazim. Ada anak yang tak hormat ayah. Lagi teruk, ada anak-anak yang mencaci, yang memukul, yang tak beri makan mak ayah, yang melayan mak ayah ni dengan seperti sampah, seperti haiwan. Ini yang sedihnya. Kita akan dengar macam-macam ceritakan sejarah hidup, bagaimana sejarah Melayu pun diceritakan tentang kasih tanggang yang tak mahu mak dia, yang buang mak dia, akhirnya apa jadi? Disumpah di batu. Nak ke? Cakap dengan mak ayah yang kasar sangat. Cakap elok. Mereka bukannya pekak, mereka bukannya buta. Mereka dapat pandangan yang baik. Panggillah dengan penuh sayang. Mak, ayah, mak, ayah. Yang kedua, bermasa muka. Asalkan tegur dia masa muka. Asalkan tegur dia pada masa muka. Patang tegur masa muka. Kenapa nak masa muka pula? Senyumlah. Dengan mak kan, ayah kan, sehari malam ke hidup tu, sehari itulah kita kena bermanis muka. Tunjukkan pada mereka ni, bermanis muka. Kenapa nak masa muka? Bila masa muka, remuk hati mak ayah ni. Tengok anak, ya Allah, aku ni punyalah usaha payah nak besar kamu, nak didik kamu. Tapi bila kamu ni pandai, kamu ni dah ada kehidupan sendiri, kau masa muka dengan aku. Wahai anakku yang menyakitkan hati aku. Habis dia kata, mak ayah kata, anak yang menyakitkan hati mak ayah ni, habislah hidup dia. Dia takkan rasa bahagia. Yang ketiga, melawan cakap orang tua. Orang tua kata, Ahmad, dah lewat ni Ahmad, solat sayang. Mak panggil cak elok, panggil sebut sayang lagi. Sebut sayang. Tapi anak dia kata apa? Nantilah pergi, awal lagi ni. Oh amboi. Kenapalah cakap mak ayah itu? Cakaplah baik. Mak, terima kasih mak. Jaga solat ya. Kejap lagi saya solat. Cakaplah baik. Okey, baik. Yang keempat, menyampuk perbualan mereka. Seperti mana saya tadi, menyampuk perbualan mak ayah ini satu tindakan yang kurang sesuai, yang tidak sesuai. Sebaiknya kamu kena tunggu mereka habis cakap, baru kamu suarakan apa yang aku nak cakap. Itu perbuatan yang tak beradab lah kalau menyampuk ni. Mereka nak bincang satu, kita pula penyampuk. Tak elok lah. Tak elok. Walaupun kita nak menambah-nambah, minta izin dulu. Kalau nak menambah-nambah, nak menyampaikan maklumat, dibolehkan. Tapi kalau menyampuk, kita cakap benda lain, mak ayah cakap benda lain, kita pula menyampuk nak benda lain. Itu menyampuk tu. Tak sesuai ya. Menyampuk perbuatan mereka. Yang kelima, memanggil dengan gelaran yang tidak sesuai, tidak sopan. Gelaran mak ayah ni, orang lain panggil mak jambu. Contoh, dia ni jual jambu. Dia tak nak pakai jambu banyak, jadi orang kampung panggil dia mak jambu. Kita pun panggil, weh mak jambu, tak balik ke? Macam tu. Mak jambu ni panggilan orang kampung kat dia. Kalau dia mak ayah sesuai macam tu, tak apalah. Ini panggilan mak pada ayah. Jangan panggil mak jambu, panggillah ayah. Mak jambu tu adalah panggilan orang kampung. Walaupun mak ayah dia biasa macam tu, tetapi kita sebagai anak jangan duk panggil mak jambu pula. Kita ada panggilan khusus untuk mak dan ayah. Mak adalah panggilan kita pada mak kita. Orang lain tak boleh panggil mak. Jiran-jiran kita tak boleh panggil mak. Anak kawan-kawan kita pun tak boleh panggil mak. Sebab itu mak kita. Ayah pun sama juga. Itu ayah kita. Maka hak eksklusif untuk dipanggil ayah
ataupun mak ada pada anak saja. Itu kita. Nah, kalau kampung panggil ayah kita mat jambu, itu adalah panggilan eksklusif khas daripada orang kampung. Kita tak boleh. Kita hanya panggil ayah atau mak dan mak je. Yang seterusnya, yang terakhir, menengking dan berkata kesat apabila menegur. Mak ayah tegur, mat, muka waktu kotor, pergi mandi sayang. Kita pula menengking, Allah, muka saya kotor, muka mak lagi kotor, lagi mak, muka mak lagi hitam. Kita pula menengking, kata macam-macam kat mak. Allah, kecil hati si orang tua tu. Nah, jangan cakap apa-apa yang menyakitkan hati mak dan ayah. Terusnya, cara mentaati orang tua. Yang pertama, menjaga mereka semasa tua dan sakit. Yang kedua, selalu menziarahi mereka, haji-haji balik kampung. Yang ketiga, sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Yang keempat, mendoakan keampunan untuk mereka setelah mereka meninggal dunia. Apa dia doa dia? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ighfir li zunubi wal waliyya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya, kita doa dengan doa yang menyentuh aspek minta Allah ampunkan dosa ibu dan ayah kita ni. Yang seterusnya berbuat baik kepada keluarga dan sahabat mereka setelah mereka meninggal dunia. Iaitu kita kena buat baik dengan keluarga mak, keluarga bahaya dan sahabat-sahabat mak dan ayah kita ni setelah mereka meninggal dunia. Okey? Itulah cara untuk mentaati mak ayah kita lah. Kemudian akibat derhaka kepada orang tua ni, yang pertama, kehidupan tidak diberkati oleh Allah SWT dan Rasul. Allah SWT murka kepada mereka yang menzalimi, yang menganiaya orang tua, iaitu mak dan ayah kita ni. Yang kedua, mendapat kemukaan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, beruntuhnya keharmonian sesebuah keluarga, sesebuah kekeluargaan. Yang keempat, boleh mengancam keharmonian keluarga dan masyarakat. Yang kelima, mendapat dosa. Yang kelima, sukar untuk mendapat pertolongan daripada keluarga. Bila kata bermusuh, kita nak dapatkan bantuan keluarga pun payah. Sebab apa? Sebab masing-masing akan melihat kepentingan diri masing-masing. Baiklah. Kemudian, yang seterusnya, adab terhadap ibu bapa. Muka surat 7. Baiklah. Kita baca sama ya. Ibu bapa adalah mereka yang melahirkan dan membesarkan kita. Sebagai anak, kita wajib menunjukkan akhlak yang baik terhadap mereka. Kita harus bertutur dengan nada suara yang rendah dan bersopan santun. Elakkan daripada bercakap dengan nada suara yang tinggi dan kerana berdosa besar dan dibukai oleh Allah SWT. Kita dah belajar sebenarnya itu tidak boleh untuk anak menengking dan juga bercakap kasar dengan mak dan ayah kita. Jelas jasa ibu bapa kita tiada tandingan dan tidak mampu untuk dibalas walaupun kita menabur wang ringgit dengan banyak kepada mereka. Sebagai seorang anak, kita hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Selalulah memohon pertolongan kepada Allah SWT supaya mengampuni dosa-dosa mereka dan mohon agar kesihatan dan keselamatan kedua-duanya berkekalan hingga ke akhir hayat. Jasa mak ayah ni tiada tandingan. Kita tak mampu nak balas mereka ni walaupun kita memberi sebanyak-banyaknya wang ringgit, namun kita tak mampu nak balasnya. Apa yang boleh kita balas ialah kita mendoakan semoga ibu dan ayah kita ni diampunkan dosa-dosa mereka oleh Allah SWT, dan kita mendoakan agar Allah Ta'ala mengekalkan kesihatan yang baik, menjaga keselamatan ibu dan ayah kita ni sehingga akhir hayat mereka ni. Itulah di antara perangan anak-anak, iaitu tidak menderhakai mak ayah, bercakap dengan cakap yang baik, kemudian santuni mereka apa yang mereka nak tunaikan. Baik. Kemudian kita lihat pula sambungan. Ingat,
ada ingatan daripada penulis buku mengatakan bahawa ingat jangan sesekali kita menderhakai kepada ibu bapa kerana hukumannya adalah haram dan anak yang derhaka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ingatlah kalau kata kamu derhaka pada mak ayah, kamu sakiti hati mak ayah, kamu calon ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Selagi mana tak minta ampun mak ayah, selagi itu kamu akan dimurkai oleh Allah SWT. Antara adab terhadap ibu bapa ialah lihat perenggan di bawah itu, di bawah ingatan itu. Antara adab terhadap ibu bapa ialah yang pertama memuliakan ibu bapa, memberi salam dan ciumlah tangan mereka. Siapa buat ini? Balik rumah, bagi salam dan ciumlah tangan mak dan ayah. Segera menyahut panggilan, menunaikan hajat dan mematuhi perintah mereka. Nah, jangan lengah-lengahkan apa yang mereka nak. Kemudian menggembirakan hati bapa dengan baik, dengan banyak berbuat baik kepada mereka. Kemudian tidak menyinggung perasaan mereka dengan perbuatan atau percakapan yang kurang baik. Jangan cakap bahasa kasar, jangan cakap bahasa-bahasa yang boleh singgung perasaan mak dan ayah. Okey, sama lagi. Menjaga nama baik bapa, jangan mencela atau merendahkan kedudukan mereka. Jangan pula duk mencela nama ayahku ni nama awang lah, nama hitam lah, nama mak jambu lah. Jangan duk cela nama lah. Nama tu ayah atuk kita bagi. Maka kita agung-agungkan nama tu. Jaga baik, jangan sampai mak ayah kita ni terasa hati. Sesungguhnya jangan berbaring dan meluruskan kaki di hadapan mereka. Jangan berbaring dan meluruskan kaki di hadapan mereka. Itu kau ajarlah. Kita meluruskan kaki menghadap ke mak dan ayah. Ya, sesungguhnya memelihara kebajikan mereka dan sentiasa mendoakan kebaikan mereka. Yang sesungguhnya menziarahi kubur mereka dan sekiranya mereka telah meninggal dunia, bercakap dengan lemah lembut dan sopan santun. Itu adalah adab-adab bersama ibu dan ayah. Seterusnya, tuntutan beradab kepada ibu bapa. Hukum beradab dengan mak dan ayah adalah wajib. Siapa yang tak tunaikan adab ini adalah berdosa besar. Berdosalah. Setiap orang perlu menjaga adab dan perlakuan terutama dengan ibu bapa. Jaga perlakuan dan adab terhadap ibu dan ayah. Orang yang beradab dengan ibu bapa dipandang mulia dan disangi oleh Allah SWT. Yang sesungguhnya jasa mak dan ayah ini cukup besar bagi seseorang dan setiap insan wajib menghormati dan mentaati mereka. Kita jaga mak kita baik, kita jaga perasaan mereka, kita jangan sakiti hati mereka, kita jangan sakiti jasad mereka. Jika mak ayah kita ni redha kita, insya-Allah sepanjang hidup kita kat dunia ni, kita akan diberkati dan disayangi oleh Allah SWT. Sebab kita ni anak soleh. Seterusnya tentang martabat ibu dan bapa. Yang pertama, ibu bapa adalah insan mulia yang mesti dihormati dan disanjungi oleh pada setiap masa. Bukannya sanjung mereka ketika mereka berharta sahaja. Bukannya menyakiti hati mereka ketika mereka miskin. Bukan menyakiti hati mereka ketika mereka ni sakit. Bukan menghormati mereka ketika mana kita lihat mak ayah dapat nikmat. Mak ayah kaya, mak ayah banyak duit, mak ayah sihat. Bukan. Kita akan hormat mereka pada setiap masa. Allah SWT meletakkan kedudukan yang tinggi kepada bapa disebabkan keredaan Allah SWT bergantung pada keredaan mak ayah. Allah akan redha kat kamu sekiranya mak ayah redha kat kamu. Allah akan murka pada kamu sekiranya mak dan ayah murka pada kamu. Maksudnya kamu akan jaga hati mak dan ayah kamu lah. Yang sesungguhnya setiap orang wajib menghormati ibu bapa sebagaimana firman Allah SWT. Baca sama
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisalihi fi 'amaini nashkur li wa liwalidayka ilayil masir. Nah, surah Luqman ayat 14. Saya ulang sekali lagi. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisalihi fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayil masir. Surah Luqman. Buka Al-Quran tengok buka Al-Quran, tengok ayat tu. Baik, saya salah ni ayat ni. Salah sebab tu saya baca macam nak kena. Yang sepatutnya ialah wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayil masir. Nah, baiki ayat wa fisaluhu, bukan wa fisalihi. Wa fisalihi itu salah. Wa fisaluhu itu yang sebetulnya. Maksudnya apa? Maksudnya dan kami telah mewasiatkan kepada bapa, ibunya telah mengandungkannya dengan susah payah dan menyusukan selama tempoh menceraikan susu dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian itu bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada keluarga bapa kamu, dan ingatlah kepadaku juga kamu akan dikembalikan. Itu adalah ingatan Allah SWT bahawa kita kena bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada mak dan ayah kita ni yang telah membesarkan kita. Nah, saya nak kamu hari ni kamu ucap terima kasih kepada mak dan ayah. Jumpa mak dan ayah, cakap, mak, terima kasih. Ayah, terima kasih kerana membesarkan saya. Nah, itu tugas kamu. Yang terakhir sekali ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridha rabbu fi ridha walid wa sakhata ar-rabbu fi sakhatil walid. Maknanya daripada Abdullah bin Amr bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, keadaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keadaan ibu bapa, dan kemukaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemukaan ibu dan ayah. Maknanya jaga hati mak ayah jika kamu nak dapat kerana Allah. Kalau kata mak ayah kamu murka bahawa kamu, Allah kamu kawan kamu. Kalau mak ayah kamu sayang pada kamu, Allah akan sayang pada kamu. Itu saja, senang je. Nak jaga hati mak ayah ni senang je, iaitu dengan cakap mereka, cakap baik-baik dengan mereka. Jangan kita ni cakap kasar dengan mak dan ayah. Okey? Itu saja pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa untuk subjek akhlak tahun 4 bertajuk tentang beradab dalam keluarga. Beradab dalam keluarga. Sekian dulu untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.